Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita taufik yang dapat kita berada pada pagi ini bagi meneruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan akidah, iaitu pada membincangkan tentang dalil bagi sifat-sifat yang wajib kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi sifat yang pertama yang kita sentuh iaitu tentang sifat sidik. Sifat sidik iaitu benar para nabi dan rasul pada setiap perkara yang disampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Benar pada dakwaan bahawa mereka itu utusan Allah, dan benar pada segala perkara yang mereka sampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana andai kata para rasul dan para nabi ini tidak benar, nescaya lazimlah Allah pun tak benar juga. Andai kata boleh jadi menipu para nabi dan para rasul ni boleh berdusta, maka Allah yang mengutuskannya pun boleh berdusta juga. Kerana Allah sendiri yang membenarkan Nabi dan Rasul. Allah yang mengutus para Nabi dan para Rasul. Allah bagi bukti bahawa mereka ini betul dan benar. Mereka ini ialah utusan dia dengan mukjizat. Jadi mukjizat ni ialah satu tanda, bukti yang Tuhan tunjuk bahawa orang yang ada mukjizat ini betul ialah utusan dia. Bukan orang yang tipu-tipu atau mengaku-ngaku pada rasul dah. Betul-betul utusan dia. Kerana mukjizat ini seumpama Allah Ta'ala menyebut dan berkata, Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hamba-Ku ini pada setiap perkara yang disampaikan daripada aku. Maka bila Allah membenarkan Nabi dan Rasul dengan beri mukjizat, tiba-tiba Nabi dan Rasul ni boleh berdusta. Maka Allah membenarkan orang berdusta, seakan-akan Tuhan pun berdusta jugalah. Kalau kita mengatakan orang menipu tu betul, orang tu menipu, kita tahu dia menipu, tapi kita kata dia betul, dah makna kita tak menipu juga. Kita menipu lah. Saing kita ni kita tahu dah, saing kita ni kuat lebong. Cakap lebong aja. Panggil mak bong lah. Cakap lebong semua. Kita tahu dah. Orang tak kenal dia tak tahu lah. Ingat ke cakap sungguh. Tiba-tiba kita kata, betul di khabar tu. Hak di khabar tu betul. Makna kita tu menipu lah. Sebab kita tahu dia tu bercakap, berdusta, menipu. Dan kita kata benda yang dia cakap tu betul. Tak ke kita menipu? Maka andai kata Allah memberi kepada Nabi dan Rasul mukjizat, makna Allah membenarkan mereka
jika mereka para nabi dan para rasul boleh menipu, boleh berdusta, lazimlah Allah pun boleh berdusta juga. Dan itu mustahil. Mustahil Allah berdusta, mustahil Allah menipu. Maka lazimlah para nabi dan para rasul tidak berdusta, tidak menipu, dan wajiblah sifat benar, sifat sidik. Okey. Kemudian dalam kitab ini pengarang rahimahullah membincangkan tentang masalah mukjizat yang kita kata sebagai bukti para nabi dan para rasul ni benar. Jadi mukjizat itu apa? Kita biasa dengar mukjizat. Tak, mukjizat ni ialah perkara yang mencari adat. Amrun kharikun lil adah. Amrun kharikun lil adah. Perkara yang mencari adat. Apa makna mencari adat? Mencari adat ni makna menyalahi kebiasaan. Mencari adat ni menyalahi kebiasaan. Luar daripada biasa. Kita panggil luar biasa lah, luar biasa. Jadi dia bukan perkara yang mustahil. Dalam perbincangan ilmu akidah, kita faham makna wajib, mustahil, harus. Mustahil ni perkara yang tak terima ada. Makna tak boleh berlaku sama sekali. Benda itu perkara mustahil. Perkara yang tak terima sungguh, perkara itu perkara yang mustahil. Jadi mukjizat ini bukan perkara mustahil. Kena faham gitu. Setengah orang diguna istilah mustahil. Penggunaan tu tak tepat lah. Mukjizat ni ialah perkara mustahil yang berlaku pada Nabi dan Rasul. Ia bukan perkara mustahil. Kalau perkara mustahil tak akan berlaku. Tak akan berlaku sama sekali. Sebab benda mustahil ni takrif dia benda yang tak terima pada akal ada. Makna akal tak boleh terima berlaku. Itu maksudnya. Hatta mukjizat. Ada kalau kita kata mukjizat mustahil, maknanya mukjizat tak boleh berlaku. Betul ke? Tak betul, mukjizat ni berlaku. Maka perkara mukjizat kita panggil perkara yang menyalahi kebiasaan, bukan perkara mustahil. Itu kita kena ambil perhatian situ. Jadi dia benda yang menyalahi kebiasaan saja. Ia bukan benda mustahil. Kalau benda mustahil ni kita kata benda contohnya. Seorang ibu melahirkan anaknya yang lebih tua daripada dia. Mak beranak anak. Anak tu lagi tua daripada dia. Mak umur 40 tahun, anak umur 50 tahun. Boleh berlaku tak? Tak boleh berlaku, fikir kot cara mana-mana pun tak boleh berlaku. Saya ada anak. Anak umur berapa? Umur 50 tahun. Dah awak? Saya baru 40. Orang kata orang ni tak betul orang ni. Dia kalau anak dia lah. Kalau anak tok lelaki dia boleh jadi. Anak tok lelaki dia. Anak dengan mak tu sama tua. Atau tua anak lagi. Ada berlaku. Nikah lain kan contoh. Nikah tok lelaki baru. Tok lelaki tu ada anak dah. Arwah Tok Saleh Abbas kata, saya maksud dia ada anak pada bini baru, dia kata ini instant son. Instant son, anak segera. Boleh anak segera. Nikah boleh anak lalu dah. Sebab apa? Nikah dengan orang ada anak dah. Nikah dengan orang ada anak dah, instant son. Tak boleh anak segera. Tak payah tunggu lama-lama. Jadi maka tapi bukan anak dia. Anak tok lelaki dia. Tapi kalau anak dia sendiri, takkan anak dia lebih tua daripada dia. Kerana anak dia tu lahir daripada dia, tentulah ada dia dulu baru ada anak. Jadi benda tu mustahil orang panggil. Anak yang lebih tua daripada ibu yang melahirkannya. Hak ni tak berkait dengan mukjizat ni. Sebab benda sebab yang tak boleh terima akal, tak akan berlaku sama sekali. Maka mukjizat ialah perkara yang harus pada akal. Dia yang mana benda itu pada akal hukumnya boleh berlaku. Tetapi menyalahi kebiasaan. Pada akal, api ni menyebabkan kebakaran. Bila ada api, ada terbakar. Boleh ke tidak ada api, tak terbakar? Akal boleh terima tak? Akal boleh terima. Jadi makna
Bila api membakar itu hukumnya harus. Mana boleh jadi api itu boleh bakar, boleh jadi api ada tak terbakar. Api ada tak terbakar, boleh. Tapi api ada tak terbakar tu pelik orang panggil. Menyalahi kebiasaan. Jadi hak ni yang mana berlaku pada mukjizat ni dan perkara-perkara yang akan disebut nanti ni, iaitu umur al-khariqah lil adah, perkara-perkara yang mencari adat. Okey, kata pengarang rahimahullahu taala, ketahuilah bahawa apabila zahir perkara yang mencari adat, perkara yang mencari adat itu zahir yang berlaku pada diri para rasul sebelum Rasul mendakwa kenabian atau kerasulan, maka dinamakan irhas, iaitu sebagai peneguhan bagi dakwaan kerasulan. Mukjizat kita tahu dah, perkara mencari adat yang berlaku pada Nabi dan para Rasul. Jadi ada beberapa lagi perkara-perkara yang luar daripada biasa, luar biasa. Benda ini yang istilahnya akan disebut di sini. Pertama disebut iaitu tentang irhas. Irhas. Irhas ni ialah perkara mencari adat yang berlaku pada Nabi dan Rasul juga. Tetapi berlaku bila? Sebelum dia mendakwa Nabi dan Rasul, sebelum pelantikan Nabi dan Rasul. Nabi SAW sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul, berlaku benda pelik pada diri Nabi. Awan sentiasa ikut Rasulullah. Nabi masa berjalan di jalan-jalan kat Mekah, ada batu beri salam ke dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tengok-tengok, dengar suara, tengok-tengok tak ada orang. Berlaku banyak kali. Rupanya batu bagi salam ke dia. Berlaku dibawa oleh Halimatu As-Sa'diyah kepada perkampungan Bani Sa'ad masa dia kecil. Kawasan tu musim kemarau. Tapi bila Halimatu Sa'diyah bawa Nabi, jadi subur. Kambing-kambing Halimah yang mana kuruh yang tak ada susu, bila Nabi dia jaga Nabi, jadi segar bugar kambing dia. Kambing dia tu boleh ada susu sehingga penduduk kampung kalau nak keluarkan kambing pergi makan. Kerana zaman dulu dia sistem beri makan ke kambing ni, dia akan bawa ke padang ragu. As-saum. Saum ni makna bawa keluar pergi makan lah di tempat-tempat yang ada sumber makanan. Ada lagi kadang orang bawa lembu pergi makan padang ragu gitulah, tapi tempat kita ni payah juga. Dah boleh bawa ngata lembu bawa tengah jalan, lepas atas lembu raya. tu berat lah. Susah orang. Sebab tu jadi zaman dulu orang bawa dengan cara dibawa pelihara ke kawasan-kawasan ada sumber makanan. Jadi kawan-kawan dan penduduk kampung ni, orang yang ditugaskan kambing-kambing Halimah ni dibawa pergi makan, orang tumpang sekali. Tumpang sekali kambing dia. Supaya apa? Supaya bila tumpang sekali, dapat berkat sekali kambing-kambing. Kambing ni jadi bersegar sekali, bawa sekali. Berkat tak berkatnya Rasulullah SAW masa kecil. Sampai binatang pun tumpang berkat Nabi. Tak usahkan manusia. Jadi, maka berlaku perkara-perkara pelik itu. Masa Nabi lahir, Aminah kata, cerah, keluar macam cahaya daripada perut dia, yang mana sampai dia nampak dan terbayang istana Kusur al-Rum, Kusur Furs, istana Parsi nampak tak? Maka perkara-perkara pelik yang berlaku ni dipanggil irhas. Dia bukan mukjizat lagi. Mukjizat ini
pada istilah berlaku setelah dia dilantik jadi Nabi dan Rasul. Kalau sebelum itu dipanggil sebagai irhas. Apa makna irhas? Sebagai peneguhan bagi dakwaan kerasulan. Maknanya nak meneguhkan orang, Allah Ta'ala beri dah. Kita panggil hint, tanda-tanda bahawa manusia ini manusia yang istimewa. Jadi masyarakat bila nanti dia mendakwa Nabi dan Rasul, orang yang kenal Rasulullah ni takkan pelik lah. Jadi cerita ni ada orang dia pertikaikan sebab kebanyakan, dan adalah kata kebanyakan, tak lah, mana sebahagian daripada cerita-cerita yang kita baca dalam Maulid Barzanji contohnya, tak? Kita baca dalam kisah-kisah Maulid, Aminah datang pada malam beranak je macam ni, binatang bercakap, macam-macam. Cerita-cerita tu kadang-kadang datang dalam sanad hadis yang tak kuat. Sebahagiannya doa, sebahagiannya mungkar, banyaklah. Kenapa berlaku macam tu? Kerana perkara ni perkara yang berlaku awal pada zaman jahiliah lagi. Jadi cerita ni kadang bawa melalui mulut. Cerita-cerita mulut. Muhammad masa lahir ni gini. Jadi perawi-perawi tu kadang yang Islam ni lepas dia tu 40 tahun lepas tu. Jadi cerita-cerita ni tak pelik lah kalau cerita ni bawa melalui mulut, sanad dia tak kuat. Tetapi ulama sirah masih catat, masih sebut benda itu supaya apa? Kerana dalam ilmu sirah dia peraturan ataupun konsep sistem penerimaan hadis dia tak sekuat dan tidak seteliti dalam masalah hukum hakam. Kalau masalah hukum hakam, dia kena tengok hadis sahih, hadis hasan, hadis yang makbul, boleh diterima untuk penhujahan. Tapi dalam bab sirah ini ulama akan ambil mudah. Sebab apa? Sebab benda ni tak pelik kalau berlaku dengan riwayat yang lemah, tapi sebenarnya berlaku kerana kita tidak tahu. Benda tu berlaku awal pada zaman Nabi SAW kecil lagi. Jadi cerita-cerita tu cerita bawakan mulut yang mana sebahagiannya betul berlaku. Tapi kita tak tahu kerana sanad dia tak kuat dari segi sistem ilmu hadis. Sebab itu ulama-ulama membincangkan Maulid Nabi ni dia hikayat juga. Dihikayatkan juga. Baik. Jadi ada orang petikai, dia kata tak boleh pakai ni. Hadis ni tak sabit ni. Hadis ni tak jawapannya ini menyalahi sistem ataupun cara ulama bermuamalat dengan hadis-hadis tentang sirah ni. Okay. Jadi dalam sirah ulama akan ambil juga walaupun ada riwayat yang tidak kuat. Pula perkara yang berlaku tu dia kata pelik. Mana mungkin kalau berlaku pada diri Nabi masa Nabi kecil ni berlaku, pasti Abu Jahal akan berimang, pasti Abu Lahab akan berimang, pasti musyrikin Quraisy akan berimang. Kalau berlaku pada diri Nabi, wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisy bifisahil alsunil arabiyyah wa nataqat bihamlihi, dan berkata-kata, bercakaplah dengan kelahiran Muhammad itu, kullu dabbatin li Quraisy, setiap binatang-binatang bagi orang Quraisy, bifisahin alsunil arabiyyah, dengan lidah bahasa Arab yang fasih. Itu antara hadis yang sandarannya tak kuat lah. Makna dia kata binatang ternakan Quraisy ni masa nak lahir Nabi tu boleh cakap. Dia kata kalau binatang orang Quraisy boleh cakap ni, takkan Abu Jahal tak berimang, takkan Abu Lahab tak berimang, takkan orang Quraisy ni kufur dan lawan Nabi. Hujah akal lah tu, hujah akal. Jawapannya, dalam kalau tengok mukjizat depan mata pun, kalau Tuhan kata dia tak beriman, tak iman juga. Firaun tengok mukjizat depan mata dia kan. Firaun dan pengikut dia, tidakkah Nabi Musa tunjuk mukjizat depan mata? Tengok jelas-jelas. Ahli sihir kalah depan mata Firaun. Beriman tak? Tak beriman kok. Jadi tak ada lah kita kata hujah.
kalau berlaku benda pelik kepada Nabi ni, mesti orang Quraisy akan mengaku semua Nabi itu Nabi. Tak mesti. Hidayat ni hak Tuhan. Hak berlaku mukjizat depan mata pun, masa Rasulullah SAW dewasa, dilantik jadi Nabi dan Rasul. Penduduk musyrikin Mekah minta Nabi, mukjizat belah bulan. Nampak bulan terbelah, tak beriman kau. Tak beriman juga. Jadi bukan hujah tu kita nak kata tolak bahawa tak berlaku benda-benda pelik pada ketika Nabi SAW kecil. Tak boleh kita guna hujah tu. Kalau kita nak guna hujah akademik atau hujah ilmiah, kena guna sanad tidak kuat gitu, tak apa lah. Tetapi benda itu berlaku ke tidak, para ulama' mempunyai sistem yang berbeza untuk menilai hadis-hadis yang melibatkan bagi perkara-perkara pelik sebegini. Benda-benda yang berlaku sebelum berkaitan dengan sirah ini. Okey. Jadi, perkara itu dinamakan sebagai irhas, iaitu sebagai peneguhan bagi dakwaan kerasulan. Jadi orang yang istimewa ni Allah Ta'ala tunjuk dia bukti masa kecil. Begitulah juga kalau kita dapati para imam, orang-orang soleh, para awliya, imam-imam besar. Masa kecil Allah Ta'ala tunjuk dah. Dia ni ada keistimewaan. Ada keistimewaan sejak daripada kecil. Cumanya mereka ini tidak terjaga macam para Nabi dan para Rasul. Para Nabi dan para Rasul dia terjaga daripada kecil. Cuma orang-orang yang ada Allah Ta'ala jadi kedudukan dalam agama ni, kerana Allah Ta'ala masa kecil dah beri dia keistimewaan yang mana bila dia nanti contohnya orang soleh wali dah kata masa kecil ni orang tengok dah dia ni molek. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala masa kecil dia dah beza dah dengan budak-budak lain. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Bukhari masa kecil dah beza dah. Bahkan masa kecil pernah dia buta. Tapi kerana doa, berkat doa mak dia, kesungguhan mak dia berdoa, celek balik. Jadi benda-benda yang gini Allah Ta'ala tunjuk kepada orang istimewa supaya apa? Supaya Tuhan nak beritahu bahawa ini orang yang terpilih di kalangan umat Nabi SAW. Okey. Maka dinamakan irhas, iaitu sebagai peneguhan bagi dakwaan kerasulan. Apabila zahir perkara tersebut pada orang yang nyata kesolehan serta adilnya, tanpa ada dakwaan kenabian atau kerasulan, maka dinamakan karamah. Ni orang panggil keramat-keramat ni. Karamah. Dinamakan karamah. Karamah ni perkataan Arab, maksudnya kemuliaan. Apa dia itu? Dia perkara mencari adat juga. Benda yang luar daripada biasa, benda pelik. Tapi berlakunya bukan kepada Nabi, bukan kepada Rasul. Kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mana tidak kita kata bukan fasik lah. Orang soleh. Kekasih-kekasih Allah. Maka benda pelik yang berlaku pada mereka tu dinamakan karamah. Khamak-khamak tu. Tak? Jadi perkara ini mukjizat bagi Nabi, dia menjadi karamah li ummah. Mukjizatun Nabi karamatun lil ummah. Mukjizat yang ada pada Nabi boleh berlaku kepada umat dia tapi sebagai karamah. Karamah para wali itu Bismillahirrahmanirrahim. Karamah para wali itu sabit kerana datangnya nas syarak atas karamah tersebut. Jadi karamah ni ada tak ni? Khamak-khamak ni ada tak? Jawapannya ada. Ada. Berlaku pada orang. Ni orang tak masuk, orang jual kedah. Bagi pergi makan tak atas meja tu, khamak kot. Hak tu beli lah, banyak mana nak beli pun. Hak khamak ni, hak khamak ni kemuliaan Tuhan beri kepada para wali ni. Kekasih Allah. Okey. Berlaku tak karamah ni? Berlaku.
Tengok, kalau buku baru dia ada nota kaki sikit. Contoh kisah Sayyidatina Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Dalam surah Maryam, Allah Ta'ala cerita tentang perkara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Makna dia, tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati rezeki, yakni buah-buahan yang luar biasa di sisinya. Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana engkau dapati buah-buahan ini? Maryam menjawab, ia daripada Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak dikira. Tuhan beri, Tuhan tak kira. Beri tak kira, dia beri ikut dia nak beri. Tak ngira. Beri pasal kita lah tu, beri tak ngira. Oh dia tu kalau dah sedekah tak kira dah. Tak kira makna, tak kira-kira lah. Beri ya. Ada poket banyak tu. Beri Allah Ta'ala beri tanpa mengira. Tuhan tak kira. Orang kafir dapat, orang Islam dapat, orang taat dapat, orang buat maksiat dapat. Jadi Nabi Zakaria ni ditugaskan untuk jaga Siti Maryam. Sebab Siti Maryam ni orang suci lah. Orang suci zaman tu. Dia tak keluar, ikut dam. Bukan macam anak kita. Keluar pergi pasar malam ikut dam. Petang-petang mak nak keluar. Pergi patah, buat benda. Tunang nak jepu. Tunang, tak nikah lagi. Tubik dah. Tak. Siti Maryam ni, dia dijaga. Kenapa? Nak jadikan dia sebagai orang yang khidmat ke Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Sekarang ni, moga Allah Ta'ala menolong umat-umat Islam di Palestin, di Gaza dan di Aqsa. Jadi, siapa yang menguruskan dia? Keperluan makam minum, Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria bila mari nak tanya keperluan, nak masuk berjumpa dengan anak saudara dia ni, tiba-tiba nampak ada buah. Ada buah. Jadi orang lain tak boleh masuk berjumpa. Orang lain tak boleh masuk berjumpa dengan dia. Kecuali Nabi Zakaria, macam mana boleh ada buah ni? Dan buah ni bukan buah yang biasa. Kalau macam buah biasa tu boleh jadi ada orang mari ziarah. Orang mari tengok, orang mari jegak. Tapi buah yang pelik, yang luar biasa. Kok mana luar biasa ni? Buah yang bukan musim dia. Musim sejuk, buah tu buah musim panas. Musim panas, buah yang ada adalah buah musim sejuk. Zaman dulu tak ada sistem pendinginan. Preservatif tak ada. Tak ada alat untuk tahan makanan. Cold storage tak ada. Nak simpan buah lama-lama lah ni tak ada masalah lah ni. Buah durian ada lagi kalau nak. Kalau pergi kat Mekah tu semua ada. Buah benda nak, rambutan ada, manggis ada. Kat kita tak ada dah rambutan. Kat dia ada lagi sebab dia simpan. Zaman tu tak ada sistem tu. Jadi peliklah apabila musim panas ada buah musim sejuk. Musim sejuk ada buah musim panas. Makna ni bukan kerja manusia. Sebab itu Nabi Zakaria tanya, anna laki hadha? Daripada mana kamu dapat ini, wahai Maryam? Kata Maryam, qalat huwa min indillah. Ini daripada Allah Ta'ala. Ini mukjizat ni panggil. Perkara yang pelik. Yang mencari adab. Bukan mustahil. Kerana benda tu buah, Tuhan boleh jadikan bila-bila masa dia nak. Ini contoh lah. Banyak lagi lah contoh-contoh lain yang kita kata mensabitkan adanya karamah. Ini daripada dalil Quran sendiri. Dalil Quran sendiri. Kalau tolak dalil ni secara khusus, maka orang ni kufur lah. Tolak dalil ni secara khusus. Kerana apa? Kerana ini jelas-jelas menunjukkan ada berlaku perkara yang luar biasa kepada selain Nabi. Dah kenapa kita tak kata Maryam ni Nabi? Nabi perempuan. Nabiyah.
Apa nak kata gitu? Kerana takrif Nabi ni, Nabi tak ada orang puang. Para muslimat ada sedeki lah. Tak ada deki lah. Nabi tak ada puang. Takrif Nabi tu sendiri ialah lelaki yang Tuhan beri wahyu. Jadi tidak ada Nabi dan Rasul di kalangan perempuan. Tapi berlaku benda pelik, maka perkara pelik ini dinamakan sebagai karamah. Karamah tak apa. Karamah boleh berlaku, laki puang pun ada. Karamah-karamah kepada perempuan pun ada diceritakan dalam sirah ataupun dalam kita kata sejarah-sejarah umat Islam pun ada. Rabi'atul Adawiyah contohnya. Anak cucu Nabi yang perempuan contohnya. Berlaku kepada Sayyidatina Fatimah. Mereka itu perempuan-perempuan yang salihah, yang Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada mereka. Okay. Jadi karamah para wali itu sabit kerana datanya nah syarak dan atas karamah tersebut. Tapi kena ingat, sebab ini kita kena faham ni. Orang yang berlaku karamah ni orang mana ni? Orang yang nyata soleh. Ni biar kita boleh beza ni. Orang yang nyata solehnya, makna orang yang soleh. Kalau orang tu pokleh, tak soleh, nama dia soleh. Dia tidak soleh, dia pokleh. Tapi tak mayang. Contohlah, tak ada lah sini kalau ada nama gitu minta maaf lah. Contoh, dia bukan orang soleh. Nama dia Soleh bin Ahmad. Tapi dia tak mayang. Jumaat tak mari. Lepas tu, ada benda pelik berlaku. Itu bukan karamah. Bukan karamah. Dia ni tok khamak dia ni. Kalau dia doa ni jadi ni. Orang atau minta orang air tawa sokmo. Nak periksa ni SPM, nak periksa UPKK. Orang atau penuh air kat rumah dia. Dah, apa dok pernah tengok Jumaat? Ia bukan maya Jumaat sini. Ni Jumaat sini, maya Jumaat Mekah. Kalau tanya Tok Iman, maya pergi Mekah tak apa lah. Dia pun tak weh. Jumaat mana Mekah? Jumaat Mekah. Jumaat Mekah ni tak sama waktu. Masa maya Jumaat kita, tak maya ni duduk rumah. Lepas tu dia khabar pergi maya Jumaat. Dan Mekah tak Jumaat lagi. Mekah lewat, berapa jam? 5 jam, maknanya petang tau. Petang kat Garib. Jadi maknanya, pergi kat Garib, minum kopi. Kat Garib, pergi minum kopi Kedah. Dia kata, maya Mekah. Masa maya Jumaat sini, Mekah tak maya Jumaat lagi. Nampak tak? Ni Mekah mana lagi ni? Mekah Kuala Bekah kot. Bekah ni bibakkata mubarakan. Bibakkata mubarakan. Ada Quran sebut Bakkah. Bakkah tu kok takut pergi Kuala Bekah kot. Jadi bukan Mekah. Nama lain bagi Mekah Bakkah. Nama lain pada bahasa Mekah juga disebut sebagai Bakkah. Pada lahjah Arab Bakkah. Jadi orang ni kata tak sembahyang Jumaat sebab sembahyang Mekah. Masa Jumaat, tak ada. Masa Mekah sembahyang Jumaat, pergi makan minum Kedah. Pergi minum kopi. Jadi orang gini, benda pelik yang berlaku tu tak panggil karamah. Tu jangan tertipu dan jangan kita ditipu. Bukan karamah. Apa dia? Nanti akan tengok. Okay. Apabila perkara mencari adat yang zahir pada orang fasik, yang nyata kefasikan, maka dinamakan istidraj. Ni. Yang nyata kefasikan dinamakan pada orang fasik. Yang nyata kefasikannya nama istidraj. Ni kita bimbang ni. Orang tu fasik, ahli maksiat. Mayang tak semayang, mayang pakai niat je. Jumaat tak pergi. Benda lagi. Macam-macam lah. Jadi, tapi berlaku benda pelik. Dia cakap jadi. Benda yang dia sebut berlaku. Dia doa, contohnya orang patah tulang pergi kat dia baik mula. Orang sakit pergi kat dia
sembuh. Contoh. Benda ni bukan karamah, istidraj panggil. Istidraj ni apa dia? Kalau bahasa setengah kitab lama dia terjemah sebagai pemua. Pemua tu benda. Mua. Kita faham mua lah. Mua ni Tuhan buat supaya nak jadi lagi mua. Tu pemua tu. Jadi lagi mua. Mua ni makna lagi dia sesak. Tuhan ulur dia. Kalau orang macing tu lepas upang tu, sekali dia tarik tu, dia tak tarik lalu. Dia beri dulu, biar dulu dia makan. Ada bawa, tarik tu. Mau lekat sedap tu. Tak lepas tu. Jadi makna Tuhan lepas tu, biar. Sehingga akhir Tuhan tarik dia. Matikan dia dalam keadaan tu. Ini makna jadi perkara yang pelik yang berlaku kepada ahli maksiat orang fasik, yang mana Tuhan jadikan perkara pelik ni supaya dia semakin jadi jauh daripada Tuhan dan semakin lara. Yang mana Tuhan nak kenakan azab yang berat nanti sekaligus tanpa dia sedari. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan tarik secara serta-merta sekira-kira mereka tak sedar dan mereka tak tahu. Ini istidraj. Jadi istidraj ni kita risau ni. Tuhan beri kepada kita benda-benda kelebihan kemuliaan sebab apa? Bimbang takut istidraj. Bimbang takut sebenarnya Tuhan bukan sayang kita, tapi Tuhan nak biar kita uji kita, nak tengok kita ni koholara ke tak. Boleh ni? Okey, maka perkara yang pelik berlaku kepada tu istidraj. Apabila zahir perkara mencari adat pada orang yang kebiasaan tidak diketahui sama ada soleh atau fasik, maka dinamakan ma'unah. Dinamakan sebagai ma'unah. Apa makna ma'unah? Iaitu pertolongan daripada Allah. Makna ma'unah tu sendiri pada bahasa Arab ialah pertolongan. Pertolongan yang datang daripada Allah. Okay? Ini bukan hok ma'unah kena igak tu kan. Itu dinama ma'unah kau. Ma'unah ni ialah satu pertolongan perkara mencari adat yang Tuhan beri kepada orang biasa sebagai melepaskan daripada kesusahan. Ini berlaku. Kadang-kadang orang tengah susah. Tengah susah tengah jalan. Susah tengah jalan, minyak habis. Jadi tak ada arah, tuang botol air dalam taki minyak. Contohlah. Boleh jalan boleh ada. Boleh jalan boleh ada. Bukan kereta elektrik. Apa tu? Tu kadang-kadang ma'unah. Pertolongan Allah. Pertolongan yang Tuhan beri kepada orang-orang yang kebiasaan. Berlaku kadang banyak yang kita tak sedar, Tuhan tolong kita. Benda pelik-pelik berlaku, Tuhan tolong. Jangan pula kita rasa ni benda pelik berlaku ni aku wali dah kot. Tu kena tipu pula gitu. Banyak benda pelik berlaku ni. Makna kita ni wali Tuhan. Tu takut jadi syok sendiri tu. Tak boleh gitu. Jadi kalau berlaku pun itu pertolongan Tuhan lah. Pertolongan Allah Ta'ala. Kerana kita dengan wali para kekasih Allah ni jauh lah kedudukannya. Jadi berlaku benda-benda pelik kepada orang-orang yang biasa. Berlaku tu kadang-kadang ma'unah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan tersepit. Tak ada duit. Duit tak ada. Tak ada duit. Tiba-tiba kita pergi kedai makan tu. Pergi kedai makan. Ingat ke bawa duit? Nak beli makanan awak alik. Tengok-tengok nak bayar tak ada duit. Tiba-tiba ada orang tolong bayar. Tak apalah orang bayar dah. Orang bayar dah. Betul lah. Pertolongan juga tu kadang-kadang kita tak sedar. Banyak benda dalam kehidupan kita Tuhan tolong. Tapi kita anggap dia biasa. Jadi kita rasa tak bernilai. Bismillah. Padahal dia benda yang kadang-kadang lain daripada
kebiasaan. Itu dipanggil sebagai ma'unah. Okey. Jadi yang disebut oleh Syekh dalam perbincangan ni 3 itulah. Atau apa kita kata 4 lah. Mukjizat, karamah, irhas dan juga ma'unah. Ada penambahan sikit, tambahan daripada penterjemah. Ada beberapa perkara lagi disebut 4 situ. Kalau kita bincang perkara ni ada satu lagi, tapi tidak disebut dalam matan aqaid atau dalam syarah aqaid ad-duriyah, iaitu ihanah. Ihanah. Apa dia ihanah? Ihanah ialah perkara yang mencari adat yang Allah zahirkan pada pendusta. Lahir yang berlawanan dengan kehendak pendusta tersebut. Seperti berlaku kepada Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Ibn Habib Al-Hanafi yang dipanggil sebagai Musailamah Al-Kadzab. Dia daripada Bani Hanifah. Yang duduk di Yamamah di bahagian pedalaman Saudi. Jadi dia ni zaman Nabi dia ada dah. Dan dalam riwayat datang bahawa dia datang dengan rombongan kampung dia. Dia datang jumpa Nabi nak berbincang dengan Nabi nak supaya bagi tugas. Muhammad mau jadi Nabi bagi puak Hijaz. Hijaz ni bahagian Saudi ke alik, kita panggil alik-alik belah patah. Alik belah patah, Hijaz. Daripada Saudi tu belah ke alik patah tu dia panggil Hijaz. Patah di Laut Merah tu, belah-belah dekat kawasan tu dia panggil Hijaz. Belah pedalaman tu ada Yamamah, Najat dan seumpamanya. Jadi gini Muhammad, aku ni Nabi juga. Dia kata, mu jadi Nabi bagi orang Hijaz, aku jadi Nabi bagi orang aku. You boleh nak bagi tugas dengan Nabi. Ingat Nabi ni macam portfolio ke? Macam portfolio ke? Daripada sekementerian bagi 2 lah. Kementerian Pendidikan bagi 2. Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi pula. Dulu dah. Bagi 2 lah. Sebab banyak nak kerja ni, tukar 2. Ingat macam gitu ke? Tak. Bukan bagi portfolio tugasan ni. Maka Nabi kata, kalau mau minta pelepah tamat hak kamu bakar pun aku nak beri. Sebab ini bukan urusan aku untuk beri pangkat Nabi dan Rasul ni. Jadi dia nak nego dengan Rasulullah nak supaya bagi tugas kenabian. Jadi berlaku dalam kisahnya bahawa apabila Rasulullah ini dibawa cerita kepada Musailamah, Nabi ni ada mukjizat, Nabi ni ada perkara pelik. Dah mu kat Nabi dan Rasul kan Musailamah, apa mukjizat kamu? Dia tanya dah Nabi dia mukjizat dia. Nabi ni pernah di dalam Madinah tu ada telaga. Bi'rul Buta'ah, telaga tu. Telaga-telaga kat Madinah ni satu. Ada telaga yang airnya nak kering. Maka Rasulullah SAW, orang minta lah supaya Rasulullah ni doa supaya jadikan air tu jadi banyak balik. Maka Rasulullah pergi kat telaga ludah, air jadi naik banyak. Daripada telaga yang nak kering tu, air jadi naik banyak. Maka Musailamah kata, aku pun boleh buat. Aku boleh buat. Mana telaga cari? Jadi Musailamah pun cari telaga air dia tak banyak. Dia pun ludah. Molek-molek ada air, jadi tak ada air. Molek-molek ada air, adalah air. Bila ludah tu bukan air kau naik, air kau hilang. Pelik tak? Pelik tu. Tapi bukan karamah tu, karamah bukan mukjizat. Sebab benda yang berlaku tu berlawanan dengan kehendak dia. Makna Tuhan jadikan bukti. Perkara pelik tu menyatakan orang ni menipu. Dia kata air naik, tiba-tiba air jadi hilang tu. Ni sebagai ihanah. Ihanah ni makna kehinaan. Tuhan buat benda pelik tu sebagai bukti orang ni orang hina. Kehinaan dan orang ni orang dusta. Berlaku orang cerita, ya Musailamah. Muhammad ni seorang sahabat ni nama Qatadah mari jumpa dengan Rasulullah. Mata dia kena panah, dicabut panah mata terburai daripada soket. Tubik mata.
Maka dia jumpa Nabi, Nabi Muhammad ludah letak balik, boleh nampak. Mata Qatadah. Bahkan Qatadah bila dia tua, dia kata mata hak Nabi ludah ni lagi terang daripada mata asal aku. Jadi Musailamah kata, oh aku boleh buat. Marilah seorang hak buta sebelah mata. Buta sebelah mata, nak sembuhkan sebelah lagi, mata sebelah buta dah, mata sebelah boleh tengok. Jadi Musailamah pun embuh pada mata yang buta tu. Tiba-tiba mata hak molek jadi buta pula. Molek boleh tengok sebelah, tak boleh tengok belakang. Jadi buta. Pelik tak? Pelik lah tu. Tapi orang tak panggil mukjizat. Ihanah sebagai nak menghina dan nak menunjukkan bahawa orang ni pendusta. Jadi sebahagian ulama masukkan ihanah juga. Dan sebahagian ulama memasukkan sihir dalam perkara mencari adat. Ini khilaf. Sihir ni benda yang berlaku pelik lah. Pelik. Tapi adakah dia tu perkara yang luar pada kebiasaan mencari adat? Sebahagian kata ya, sebahagian kata tak. Sihir ni dia ilmu yang mana kalau buat gini jadi gini. Dia bukan mencari adat. Bukan mencari adat. Dia bentuk ilmu. Macam contohlah orang kimia, ahli kimia. Dia capur begiang jadi macam ni. Jadi tu. Makna benda ni kalau belajar buat jadi lah. Siapa-siapa buat jadi. Bukan maknanya boleh belajar sihir, bukan. Benda tu haram. Tetapi dia sebahagian ulama tidak memasukkannya pada dalam kalangan perkara mencari adat. Dia perkara yang mana ada sistem dia. Ada hukum dia. Boleh dipelajari. Makna kalau buat gini, capur gini, jadi gini. Jadi benda tu tak panggil mencari adat sebab sistem tabiat. Ataupun sistem sunatullah yang Tuhan buat. Tapi sebahagian ni kata mencari adat juga. Macam mana? Orang atur kau angin jagung. Macam mana jagung tu boleh sampai masuk dalam badan orang kena sihir? Orang atur gini-gini tiba-tiba tubik ulat. Macam mana orang mana ulat? Contohlah. Jadi benda ini berlaku khilaf lah. Yang pentingnya benda itu sihir ni haram lah. Haram. Cuma adakah dia termasuk perkara mencari adat atau tidak, itu berlaku khilaf. Kemudian kata pengarang, dengan itu tahulah anda tentang perbezaan di antara setiap satu daripada 5 perkara yang mencari adat. Dia sebut 5 Sebut 5 kat tadi. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi kalau tambah lagi 6 lah. 6 lah. Tambah ihanah lagi. Tambah ihanah lagi jadi 6 lah. Jadi hak disebut dalam matan tu ialah 5 perkara mencari adat. Kalau tambah selagi sihir tu 7 lah. Dia ada selagi orang panggil sya'wazah. Sya'wazah ni silap mata. Tapi silap mata ni pada kebanyakan ulama ia bukan benda yang mencari adat. Nama pun silap mata. Mata kita silap. You mata kita dah galik-galik ada. Rupanya tangan dia laju. Jadi silap mata ni ialah kemahiran khiffatul yadi, kecepatan dan ketakasan tangan orang tu. Buat gini-gini rupanya kalau kita tengok trik dia, cara dia orang tu sebenarnya ada dia. Ada dia punya helah dia, trik dia. Jadi ada sya'wazah ataupun kita kata silap mata ni dot masuklah. Jadi semuanya kalau kita nak kira dengan sihir ni ada 7 lah. Kemudian kata pengarang, wallahu a'lam. Selesai dah berkaitan dengan dalil bagi sifat sidik. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan minggu-minggu yang akan datangnya berkaitan dengan dalil sifat amanah dan tabligh. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.